kita nak bahas petang ni itulah fitnah, mencaci maki, mengumpat, yang boleh kita rangkumkan dalam tajuk yang ustazah sebutkan tadi, itulah kerana mulut badan binasa. Allah bagi lisan, Allah bagi mulut, Allah bagi lidah kepada kita untuk berbicara yang baik-baik. Kata Nabi SAW, kalau tak mampu bercakap yang baik, pilihlah untuk diam. So tugas kita yang memiliki hati, hati ni adalah raja untuk mengarahkan seluruh mulut kita nak cakap apa. Hati yang mengarahkan. Tangan kita nak buat apa, kaki kita nak melangkah ke mana, hati yang mengarahkan. Jadi biarlah hati ini baik, insya-Allah yang lahir daripada lisan kita baik. Jadi jangan pegang kalau hati jahat, mulut baik. Susah kita nak terima ni. Sebab Nabi tak kata macam tu. Nabi kata apa yang ada di sini, itulah yang ada di sini. Maka kita faham sungguh-sungguh pada petang hari ini, insya-Allah, kenapa kita pelajari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk 3 tajuk ini. Bukan ustazah nak mengajak kepada jom buat fitnah lah. Bukan ustazah nak mengajak kepada caci maki, bukan ustazah nak mengajak kepada mengumpat, tidak. Dia duduk dalam tajuk besar 50 ciri-ciri orang munafik. Bila kita kenal munafik ini tempatnya dalam neraka Allah, setiap kita tak pernah berdoa untuk dihumban ke dalam neraka. Bahkan waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar, jauhkan kami dari neraka itu ya Allah. Macam mana kita nak menjauh sungguh-sungguh dari neraka? Nak tarik diri kita supaya tidak dihumban dalam neraka? Apabila kita tahu caranya, melalui macam mana? Jangan buat fitnah, jangan mencaci maki, jangan mengumpat. 3 perkara yang kita nak bahas pada petang ini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kita dah tahu tapi buat juga, maka macam mana Allah nak makbulkan doa waqina azabannar? Ustazah baru saja melancarkan buku terkini Ustazah Angan-Angan ke Firdausi. Kenapa ada idea untuk memberi tajuk yang sedemikian? Kita orang baik ke, kita orang jahat ke, kita sudah banyak amal soleh ataupun kita baru nak start, semua kita berangan-angan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk menjadi ahli Firdausi itu. Tetapi mampukah kita? Sebab itu tajuk itu ustazah hanya tuliskan sebagai angan-angan ke Firdausi untuk menjadikan kenyataan. Hari ini kita dapat ilmu, fitnah ciri orang munafik, mencaci maki ciri orang munafik, mengumpat ciri orang munafik. Buat tanpa kita ada kekuatan untuk meninggalkannya, maka doa yang kita minta jauhkan aku dari neraka tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah nak kabulkan doa kita tergantung kepada bagaimana sungguh-sungguhnya kita dalam usaha nak buang sungguh-sungguh perkara-perkara munafik, mazmumah yang bersarang di dalam jiwa raga kita ini. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak sebutkan fitnah. Fitnah merupakan suatu sifat yang amat keji dan boleh mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri sendiri terhadap orang lain. Fitnah boleh mendatangkan kesan buruk kepada diri sendiri dan terhadap orang lain. Semua kita nak kesan baik, kita tak nak kesan buruk. Jadi bila mendatangkan kesan buruk, kita tinggalkan. Fitnah boleh diertikan bahawa seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain. Seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai dengan tujuan apa? Menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai dengan tujuan supaya mereka, orang ramai itu, membenci atau memusuhi orang yang dia fitnahkan. Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau adalah sikap macam ni, kita tak payah mengaji habis lagi, dengar saja dah tahu dah buruk sungguh perangai macam ni. Dia fitnah seseorang, seseorang yang dia fitnahkan ini sengaja dia canang-canangkan, sebarkan, sama ada secara lisan atau zaman sekarang ini sekali tekan saja dalam WhatsApp, dalam Facebook, berapa orang satu dunia ni boleh melihat.
boleh mendengar, boleh mengetahui. Daripada orang tak tahu, punca fitnah yang kita buat semua orang boleh tahu. Fitnah yang kita lakukan dengan tujuan untuk orang yang tahu tentang cerita fitnah itu jadi benci, jadi memusuhi. Buruk benar. Kadang-kadang yang buat fitnah ni adalah orang yang pernah rapat dengan kita. Maka berhati-hatilah dengan si munafik. Kitab ini sangat simple, tapi bila Ustazah bawa di Masjid Surau, ia sampai ke dalam hati para pengikutnya. Kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sedang membahaskan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Maka jangan kita si munafik itu. Berhati-hati dengan siapa sahaja, kerana yang namanya manusia mengaku Islam tapi boleh menjadi si munafik yang akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Nauzubillah min zalik. Fitnah boleh berlaku di mana-mana terhadap orang lain kerana didorong oleh perasaan iri hati. Ada hasad, ada iri hati. Kerana apa dia memfitnah? Kerana dia ada iri hati. Kurangnya iman, itu satu hal. Dan lemah iman, dan kotor jiwanya. Jadi bila orang yang hatinya telah mula menyerap masuk kuman-kuman penyakit iri hati, kurang iman, lemah iman, kotor jiwa, dia mudah terjebak kepada perbuatan fitnah. Ciri munafik yang ke-15 duduk dalam kitab ini, Masya Allah. Justru itu, perbuatan fitnah tergolong sifat munafik dan dosa besar. Perbuatan fitnah tergolong sifat munafik dan merupakan dosa besar. Dalam Islam, ia merupakan dosa besar. Dalam Islam, ia merupakan sifat munafik. So, orang yang sudah pun, kita orang Islam, na'udzubillah, bila kita terjebak buat perkara fitnah itu, dah tak layak dah sebenarnya dipanggil Muslim. Muslim ini penuh dengan kesejahteraan, tetapi kita suka perangai-perangai orang munafik. Kerana itulah orang ini boleh menjadi asbab dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Boleh menjatuhkan keaiban seseorang. Kerana apa Islam tak bagi buat fitnah ni? Kerana boleh menjatuhkan aib, boleh menjadikan orang tu jadi aib. Orang tu tak buat pun, yang kita canang-canangkan ceritanya. Hatta kalau orang tu buat, siapa yang menjadikan nasi tambahnya adalah si penyebar fitnah. Ini bahaya. Sebab tu jangan seronok bercakap tentang orang lain. Banyaklah bercakap tentang diri kita. Kerana apa? Kerana nanti di mahsyar Allah, kita bukan dihisab, ditanya soal jawab oleh Allah tentang orang lain. Kita akan ditanya di soal jawab oleh Allah tentang diri kita sendiri. Banyak bermuhasabah, hisab, hitung satu persatu. Menangis atas sejadah dalam sujud kita. Tak cukup lagi amalan aku ni ya Allah. Bila kita sibuk dengan orang lain, akan terjebaklah kita kepada dosa fitnah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ia boleh menjatuhkan keaiban seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kebajikan. Terjebak dengan fitnah, sepertinya api yang kecil disimbah dengan minyak gas. Kan? Maknanya datang saja fitnah, syaitan lagi mengapi-apikan. Tambah lagi cerita tu, tambah lagi cerita tu. Sebab ini kesukaan syaitan. Kenapa iblis, syaitan suka sangat orang yang menebarkan fitnah? Kerana orang yang penyebar fitnah akan dihumban ke dalam neraka. Bila orang dihumban ke dalam neraka, nantinya di kampung akhirat dia akan menjadi BFF kepada syaitan. Na'udzubillah. Kenapa BFF? Friend forever ni. Sebab apa? Sebabnya syaitan itu kekal di dalam neraka, tak mungkin balik ke tempat asalnya, itulah syurga. Kita keturunan Adam. Adam berasal daripada syurga, akan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dengan taubat Nabi Adam yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah, kembali semula Adam diterima oleh Allah menjadi ahli syurga bersama para rasul utusan lain. Masya Allah. Penghulu syurga itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patutnya kita bersyukur duduk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak menghinakan diri, meletakkan diri kita bercirikan orang-orang munafik?
kerana orang-orang munafik tidak akan dijemput masuk ke dalam syurga Allah.